Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إخوة في وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah, kurnia daripada Al-Aziz, daripada Al-Hakim, daripada Ar-Raufur Rahim, kita dapat menyambung kita punya, nak panggil apa, kita punya apa, pendek kata kita punya ni lah, buku kita ini, Keagungan Istighfar. Keagungan. Baik, tapi tengok sebelum itu, semalam kita baca muka surah 40 ini. Tadi saya ada post dekat Pak Amit, kalau Pak Amit ada hantar ke Pak Amit. Pak Amit ada? Pak Amit ada. Ada hantar ke Pak Amit, kawan-kawan yang terdekat yang saya ada dia punya WhatsApp. Saya hantar gambar buku kita ini, muka surah 40. Muka surah 40 dulu, itu tentang keagungan istighfar. Di bawah muka surah 40, bab yang perkara yang ke-8 itu. Perkara yang ke-8 iaitu daripada sebab penyebab turunnya ampunan. Saja baca sambung sikit yang kita tak baca semalam, iaitu kata dia, Allah Ta'ala berfirman menyebut pahala kesabaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakumul Qul ya ayyuhal Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini daripada surah Zumar ayat yang ke-10. Terjemahan dia, katakanlah, Allah berfirman, Allah suruh Nabi kata, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwa. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Baik, ini ayat yang kedua penulis kita bawa, iaitu penulis kita yang bernama Samar bintu Muhammad Al-Jam'an. Dia bawa kepada kita ayat ini daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-10, iaitu Allah Ta'ala kata, Allah kata, wahai Muhammad Nabi Al-Mustafa, kekasih Allah, pilihan Allah. Allah kata dekat Rasulullah, wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hamba aku. Hamba-hamba aku, kepada hamba mana nak bagi tahu ni? Bagi tahu kepada hamba-hamba yang beriman, bukan semua. Bagi tahu kepada hamba-hamba yang beriman,
supaya pada orang yang beriman ini mereka tambah sedikit lagi bahan perasa yang cukup penting untuk menggarapkan iman itu menjadi lebih manis, lebih sedap, lebih indah, iaitu ittaqu, bertakwalah kepada Allah, padankan, sandingkan, iaitu antara iman dan takwa. Dan lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah, iaitu orang-orang yang berbuat baik di dunia. Bagi tahu juga kepada mereka bahawa orang-orang yang buat baik dalam dunia ini ada balasan dia. Orang-orang yang buat baik dalam dunia ini ada balasan dia yang Allah nak bagi. Allah suruh bagi tahu kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ini, wa ardullahi wasi'ah, bahawa jangan kamu bimbang. Kadang-kadang kita buat satu kebaikan di sini ditolak. Jangan bimbang, sebab ardullahi wasi'ah, bumi Allah ni terlalu luas sehingga tidak ada istilah tak ada tempat nak buat baik. Tidak ada, ikhwan, tidak ada. Lihatlah kita sekarang ini, ke masjid tak boleh, ke surau tak boleh. Tak bolehkah kita berkongsi ilmu? Boleh. Kita ada teknologi yang ada yang canggih. Artinya dakwah itu tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan suatu space. Dakwah itu tidak memerlukan masjid, tak memerlukan surau. Dakwah juga tidak memerlukan tauliah. Hari ini membenarkan sesiapa pun berdakwah dan umat boleh menilai dakwah itu. Maka Allah jelaskan pada orang yang beriman supaya mereka bertakwa, dan bagi ingat kepada orang yang melakukan kebaikan dalam dunia ini bahawa bumi Allah Ta'ala itu sangat luas. Wa innama yuwaffas sabiruna, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasannya kepada mereka yang sabar dengan suatu balasan bighairi hisab, iaitu dengan satu pembalasan yang tidak ada hitungannya, yang nak kira tak boleh, terlalu besar, terlalu agung, terlalu mulia. Kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Kepada orang sabar, kebetulan dalam masa dia sabar itu dia adalah jiwa yang beriman. Kemudian dalam masa yang sama, jiwa beriman itu dia pupuk dengan takwa. Dalam masa yang sama, jiwa yang ada iman, ada sabar, ada takwa, dia pupuk kepada mengerjakan amal yang saleh, iaitu dia melakukan benda-benda yang ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Dia melakukan dalam dunia ini kebaikan demi kebaikan, dan dia termasuk daripada muhsinin, orang yang menyukai kebaikan. Untuk orang ini, orang yang beriman, takwa, melakukan kebaikan dalam dunia dan sabar. Dia sabar dengan iman, dengan takwa, dengan kebaikan, dia sabar. Artinya sabar itu adalah sebagai tamam, penyempurna, pelengkap. Artinya iman tanpa nilai, takwa tanpa sabar kurang nilai, amal kebaikan, kebajikan yang kita buat tanpa sabar kurang nilai. Maka untuk orang yang menyempurnakan sabar dan amal saleh ini, dia buat amal saleh, dia sabar, dia iman, dia takwa, maka Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sampaikan, ini adalah wahyu ilahi, kalam Tuhan kita, bahawa innama yuwaffas sabiruna, bahawa balasan kepada orang yang sabar itu bighairi hisab, tak kurnianya sangat besar yang tak dapat dikira. Sebelum tu lagi Allah dah bagi tahu dah bahawa ardullahi wasi'ah, bahawa bumi Allah Ta'ala ni sangat luas. Lakukan lagi kebajikan, jangan putus asa. Di sini orang tak terima, bukan Tuhan tak terima. Orang yang tolak, bukan Rabbul Alamin yang tolak. Teruskan lagi, teruskan kebaikan lagi. Bumi Allah sangat luas. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, dalam surah An-Nisa. Tidakkah kamu dapati bumi Allah Ta'ala ini luas, kenapa kamu tak berhijrah? Maka Allah menyediakan balasannya sangat-sangat besar
kepada orang yang sabar, iaitu bighairi hisab, tak dapat dikira, tak dapat dihitung. Kalau antum masih ingat, tak berapa lama lagi kita akan masuk dalam Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang ditunggu-tunggu, iaitu di antara kelebihan kita berpuasa dalam bulan Ramadan, dikatakan bahawa as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Allah kata, hamba aku berpuasa untuk aku, maka aku sendiri yang akan bagi pahala dekat dia. Dalam riwayat lain Nabi kata as-sabru as-siyamu sabrun. Nabi kata bahawa Nabi kata as-siyamu junnatun. Nabi kata bahawa puasa itu adalah perisai. Perisai. Satu orang yang puasa, dia ada sifat sabar, dia ada sifat qanaah, dia ada sifat tawakal, dia ada sifat iman, dia ada sifat taqwa, dia ada sifat amal saleh. Dengan itu Allah Ta'ala kata, aku sendiri nak bagi pahala puasa dekat dia. Ada tengok orang yang puasa, nanti kita bincang dalam bulan Ramadan nanti, perkara ni kalau kita bincang dalam bulan puasa, dia sedap. Tapi tak apa, warm up sikit. Di antara tarbiyah yang ada dalam Ramadan, tarbiyah yang dia tarbiyah ruhani kita, kejiwaan kita, peradaban nurani kita. Satu orang puasa, datang satu orang, dia marah kita, dia maki kita, dan dia membangkitkan amarah kita, nak berkelahi dengan dia. Fa'idha sabba ahadukum, tengah kita puasa, datang main satu orang, dia kata lebih kurang pada kita. Apa Nabi ajak kita? Tengah kita kondisi puasa, apa Nabi ajak kita? Nabi ajak kita suruh kata, inni saim. Kata dekat dia, saudara, sesungguhnya saya sedang puasa. Allahu Akbar. Sangat menjauhi persekitaran, sangat menjaga hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, sangat berakhlak, sangat beradab, sangat bersopan, sangat bersantun, sangat menjaga rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Subhanallah ikhwan. Jadi apabila satu orang tu tak ada sabar, maka dengan tak ada sabar itu akan cederalah amal saleh yang dia lakukan. Dan antum ingat bila kata tak ada sabar, yang dimaksudkan dengan sabar yang kita bincang semalam. Sabar dari segi bahasa apa, sabar dari segi istilah apa. Dan kalau antum masih ingat perbahasan semalam, kita bincang bahawa saya ambil daripada manfaat yang ditulis pada kita oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia menulis kepada kita. Saya mengambil manfaat daripada tulisan Al-Hafiz Imam Ibnu Qayyim semalam, supaya kita dapat sedikit manfaat itu. Saya dan antum dapat sedikit manfaat. Dan saya nak menyambung sedikit perbahasan Imam Ibnu Qayyim yang saya katakan semalam. Al-Hafiz Imam Ibnu Qayyim dia menyebut di dalam dia punya tafsir ini, Madarijus Salikin ini, Madarijus Salikin, kita tahu iaitu salik ini orang yang nak berjalan pada Tuhan. Dia ada dia punya tingkatan-tingkatan dia, satu kalau ke atas, kalau ke bawah lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, kalau ke atas lebih naik, lebih naik. Madarijus Salikin. Lepas anak tangga ni dia kena pergi anak tangga itu. Imam Ibn Qayyim kata ada 16 perkara yang kita kena tahu berkenaan dengan sabar. Bagaimana Allah bawa ayat sabar, dan Allah bercerita tentang sabar kepada kita. Saya ada hantar juga pada kawan-kawan yang saya ada WhatsApp mereka artikel terjemahan daripada Madarijus Salikin. Sekadar itu yang ada, tetapi itu tidaklah lengkap seperti yang asal, tapi kita boleh jadikan dia teks. Kalau di situ anda cuba tengok pada perkara yang kedua, iaitu pada muka surat 256 itu yang saya hantar itu.
Perkara yang pertama kita bincang semalam, iaitu bagaimana Allah Ta'ala perintah kita untuk sabar. Dan kita tengok ada ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Itu telah kita belajar semalam, bahawa sabar dengan solat tak boleh dipisahkan. Dalam suasana macam ni kita sabar solat 5 waktu confirm, rawatib jangan tinggal, tahajud, qiyamul lail, bangkit, kerana itu ada hubungan rapat dengan ista'inu, kamu semua pohonlah pertolongan pada Allah. Maka Allah sandingkan dua sarana, dua bahan kita guna untuk memohon pertolongan pada Allah. Apa dia? Sabar, salah. Sabar dan salat. Sabar tapi solat 5 waktu tak ada, solat nawafil pun tak ada, solat tengah malam pun tak ada, maka tak dianggap sabar itu sebagai sabar yang sempurna dan kukuh. Bahkan sabar tu dia goyah, dia boleh terongkai bila-bila masa. Maka sabar mesti dimasukkan solat, itu dikatakan memohon pertolongan pada Allah dengan sarana yang sangat sempurna. Baik. Kemudian yang kedua, Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, dia kata pada yang kedua, kalau dalam terjemahan ini, kalau ikut terjemahan ini yang saya edarkan itu, dia kata dalam terjemahan ini larangan melakukan sebaliknya. Dan dia kata firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 139, dan janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula kalian bersedih hati. Sikap lemah dan selalu bersedih hati artinya tidak sabar, karena itu dilarang. Dia terjemah begitu ringkas sekali, tak apa, itu bahagian dia terjemah. Tapi bahagian kita melihat, kita lihat di dalam yang disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim ini. Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, dia kata as-sani, dia kata perkara yang kedua, an-nahyu an dhaddihi, iaitu kita dilarang, ada larangan daripada Allah. Larangan apa? Larangan kita mengambil sifat berlawanan dengan sabar. Kalau sabar, antum ingat perbahasan semalam, Imam Ibn Qayyim kata al-habsu wal kaf, iaitu sabar itu bermakna kita menahan, kita memenjarakan diri kita dan daripada berbuat sesuatu yang menzahirkan ketidaksabaran itu. Dari segi bahasa, kita habas diri kita daripada juzuk kemarahan, kita habas lisan kita daripada mengeluh, bercakap sesuatu yang menampakkan kita marah, dan kita habas jawarih kita, perbuatan kita daripada melakukan perbuatan yang nampak kita menentang, kita tak puas hati, kita membangkang. Itu telah kita huraikan semalam. Jadi perkara yang kedua ini, kata Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, al-thani an-nahyu an dhaddihi, iaitu ada larangan dalam ayat ini, ada larangan daripada Allah Ta'ala. Larangan apa? Larangan supaya kita jangan mengambil sikap yang berlawanan dengan sifat sabar. Jadi kena pastikan ada sifat sabar. Sifat yang berlawanan dengan sifat sabar apa dia? Tak sabar. Yang diperintah Allah sabar, maka sifat tak sabar itu kita kena tahan sedapat mungkin. Kata Imam Ibn Qayyim, ka qawlihi ta'ala, inilah firman Allah Ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Ini daripada surah Al-Ahqaf ayat ke-35, iaitu Allah Ta'ala berfirman, Allah kata maka sabarlah. Allah kata dekat Nabi Muhammad, maka engkau hendaklah sabar. Lepas tu Allah kata kama sabara, Allah kata seperti mana sabar. Nah, tengok, bukan saja Allah perintah Nabi sabar, Allah nak Nabi duduk macam ni. Tuhan tak mau Nabi macam lain, tak mau ada sifat dhaddih,
sifat berlawanan dengan sifat sabar. Subut, kita sabit atas sifat ni, sifat sabar. Allah kata fasbir Muhammad, sabar, kama sabara, seperti mana telah pun sabar ulul azmi minar rusuli, daripada ulul azmi, daripada para rusul. Daripada para rasul ulul azmi, mereka telah sabar, maka kamu Muhammad kena sabar macam mereka. Wala tasta'jil lahum, maka Allah Ta'ala kata dekat Nabi, janganlah kamu minta dengan sifat gopoh itu disegerakan kepada mereka azab, kerana mungkin mereka menolak dakwah kamu, kerana mungkin mereka tidak sama dengan kamu, mereka menentang kamu, maka janganlah kamu ada sifat gopoh minta supaya mereka diazab. Mereka minta turun azab, itu mereka punya hal. Kamu sebagai rasul mereka, kamu sebagai nabi mereka, jangan minta azab untuk mereka, kerana itu dianggap sebagai sifat tidak sabar, kerana itu dianggap sebagai sikap yang tergesa-gesa. Baik, ikhwatul iman, a'azakumullah, ini saya katakan bahawa ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, yang dibahas oleh Imam Ibn Qayyim ni. Allah Ta'ala turunkan, kita cuba tengok, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk Nabi Muhammad kita hidup dalam keadaan sabar, dan Tuhan tak mau Nabi meninggalkan sifat sabar, dan Tuhan nak Nabi mencontohi sifat sabar ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Berapa orang ulama khilaf sebenarnya ulul azmi ni. Nuh, Nabi Allah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. 5 kan? 5 ni disebut dalam 2 surah kata ulul azmi. Tapi ada juga ulama kata tidak, ulul azmi ni bukan 5 ni. Walaupun ada ayat kata 5, tapi 5 tu di antara contoh. Sebenarnya sebahagian ulama kata ulul azmi itu minar rusuli, sebab ayat ni diguna perkataan minar rusuli, iaitu dikatakan fasbir kama ulul azmi minar rusuli, sabarlah kamu seperti ulul azmi dari para rusul. Jadi sebagian ulama membaca ayat ni bahawa semua para rusul itu adalah ulul azmi. Yang Quran sebut 5 tu, itu di antara contoh sahaja. Tetapi jumhur ulama kata ulul azmi itu 5 orang itu. Tak apa ikhwan. Tapi Imam Ibn Qayyim, dia nak kita faham pada ayat ini ada satu perintah daripada Allah kepada Nabi, jangan berpaling daripada kesabaran ulul azmi. Bila berpaling daripada kesabaran ulul azmi, itu dianggap sifat tergesa-gesa, dan itu adalah sifat sebagai sifat tauliyah, sifat berpaling daripada sabar, dan itu dianggap satu kesalahan, kerana sabar itu telah ijma' ummah dia adalah kewajipan. Karena itu antum boleh lihat kenapa Nabi Muhammad ini sabar dia terlalu tinggi, kerana ada suatu bebanan perintah Tuhan kepada dia, hendaklah dia sabar. Dia kena sabar dengan segala kejian orang, nista orang kepada dia, dan dia sangat-sangat sabar ikhwan. Dan bila turun ayat ni pada dia, kita tengok Rasulullah dalam dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, perintah untuk sabar ini, oh subhanallah, dia sangat meneliti tentang para anbiya yang silam. Ni min amba'il ghaibi, qisasul anbiya ini. Bila Allah Ta'ala turunkan qisasul anbiya kepada Nabi, Nabi sangat memberi perhatian. Kenapa? Kerana di situ ada perintah Tuhan suruh mencontohi sabar seperti mereka. Maka mulalah cerita kepada Nabi Muhammad Nuh alaihi salam 950 tahun dengan kesabaran menerima perintah sabar daripada Tuhan. Bila Rasulullah menerima perintah ini ikhwan, baginda begitu sabar terhadap segala penentang baginda. Yang segala penentang baginda ini datang untuk menentang dakwah baginda, mencabar dakwah baginda, bertindak kasar kepada baginda.
Dan antum tahu bagaimana Rasulullah menjalankan perintah sabar ini sampailah pada tahap ketika baginda duduk di kota Mekah Al-Mukarramah itu, apa yang berlaku sehingga dengan penyiksaan, dengan macam-macam yang berlaku, baginda menghantar para sahabat keluar daripada Mekah pergi ke Habsyah. Dan antum boleh tengok bagaimana baginda sabar dengan segala sakiti orang kepada baginda. Begitu dahsyat orang menyakiti baginda. Lebih-lebih bila ikhwan, lebih-lebih apabila sirah menceritakan pada kita setelah berlakunya kematian isteri yang tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian diikuti dengan kematian bapa saudara yang disayangi Abu Talib. Dua perkara yang sedih bila Abu Talib mati. Baginda kehilangan tempat pengaduan, kita kata tempat meluahkan cerita. Dan yang kedua, baginda sedih kerana Abu Talib mati dalam keadaan riwayat yang sahih menceritakan pada kita beliau tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Bukan kerana tak boleh sebut, tapi kerana kebimbangan beliau. Beliau takut keturunan beliau, bangsa beliau ludah di atas kubur beliau lepas daripada beliau mati. Maka beliau mati di atas agama jahiliah. Nabi sedih. Antum pun tahu sirah cerita kepada kita, baginda membawa dakwahnya sampai ke bumi Taif. Dan antum tahu Zaid bin Harisah menjadi saksi peristiwa di Taif. Peristiwa di Taif itu ikhwan benar-benar menunjukkan kepada kita bahawa Muhammad Al-Habib salawatullah wassalamuhu alaihi telah melaksanakan perintah sabar dan tidak berpaling daripada menjadikan ulul azmi itu sebagai contoh teladan dalam kesabaran baginda. Antum tahu apa yang orang Taif tak buat pada baginda dalam tempoh 9 ke 10 hari itu? Zaid bin Harisah menjadi tembok, benteng, perisai. Mereka balin batu pada baginda ke kaki-kaki baginda, tumit-tumit kaki, berdarah. Baginda pergi berehat di suatu kebun kepunyaan siapa itu? Syaibah bin Rabi'ah. Kepunyaan Syaibah bin Rabi'ah. Pergi di situ saat. Di situ antum tengok. Wahai ketika itu, di atas sifat manusia, kalau baginda bahasa kita katalah nak balas balik, nak marah balik, nak mengeluarkan perkataan yang menunjukkan terganggu emosi, memang terganggu dah emosi ikhwan. Ada orang kata kalau engkau ini betul-betul Rasul, buat kami tak boleh cakap dengan engkau, sebab bercakap dengan engkau mendatangkan musibah pada kami. Tapi kalau kau ini bukan Rasul, mengaku sebagai Rasul, bercakap dengan engkau buang masa. Ada orang pula kata pada baginda, Tuhan ni tak ada orang lain kan nak lantik hang main hantar ke kami. Hak lain pula kata kepada baginda, halau saja dia keluar daripada kampung, dan akhirnya baling batu. Hantar upah budak-budak baling batu. Ikhwan, siapa boleh sabar? Tetapi dalam kepala baginda menyimpan bahawa Tuhan memerintahkan dia fasbir. Dalam ayat Ibn Qayyim bawa pada kita tadi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Muhammad, kau kena sabar Muhammad seperti mana sabarnya ulul azmi daripada para rasul, dan jangan tergesa-gesa meminta diturunkan azab kepada mereka, yakni umatmu Muhammad. Itu adalah perintah Tuhan pada baginda. Antum boleh bayang macam mana ayat ini mendidik baginda menjadi seorang yang terlalu sabar dan sangat dahsyat sabar dia. Akhirnya, bila baginda dah terkulai layu, dia seorang Rasul benar, dia maksum benar, tetapi dia juga seorang manusia. Walaupun dia Rasul, tapi sifat manusia tak terlepas daripada dia. Maka lahirlah apa yang disaksikan oleh Zaid bin Harisah, menunjukkan betapa dahsyatnya insan yang bernama Muhammad bin Abdullah
salawatullah wassalamuhu alaihi. Dia benar-benar Rasul utusan Allah yang telah melaksanakan amanah Tuhan. Satu amanah yang Tuhan bagi pada dia untuk sabar, dia pegang amanah tu, dia laksanakan dalam hidup dia sampai lahir doa ini. Di Taif itulah yang menjadi saksi, di kebun kepunyaan Syaibah bin Rabi'ah, Zaid bin Harisah menjadi saksi. Doa baginda panjatkan ke langit, menyebabkan turun malaikat daripada langit. Kata baginda, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Nabi doa pada Allah. Nabi kata, Allahumma ilaika ashku. Nabi kata, ya Allah, kepada engkau lah aku mengadu, ya Allah. Ini sifat orang sabar. Doa ni ikhwan, doa ini doa yang menghimpunkan antara rasa seorang, antara naluri seorang Rasul dan fitrah seorang insan. Seorang Rasul membawa amanah daripada Tuhan dia untuk sabar. Seorang insan ada kemampuan yang terbatas. Bagaimana nak diselesaikan perkara ni? Nak lawan balik? Kalau lawan balik melanggar perintah Tuhan, tak sabar. Sepatutnya kita lah kalau kena tahap tu, ikhwan. Allahu Akbar. Baginda selesaikan dengan suatu peradaban yang sangat dahsyat, ikhwan. Peradaban. Benarlah kalau Ibn Qayyim menyatakan madarijus salikin. Madarijus salikin. Orang salik ini ada dia punya step by step, dia kena langkah nak menuju Tuhan. Benarlah Dr. Basit menulis buku Musafir Menuju Tuhan. Dan musafir itu satu qita'ah minal azab, satu potongan daripada azab, dan hidup ini satu potongan daripada azab. Allahumma ilaika ashku, ya Allah, kepada engkau lah aku mengadu. Mengadu apa, ya Allah? Apa yang Nabi nak mengadu? Ashku dha'fa quwwati. Aku mengadu padamu, ya Allah, lemahnya kekuatan aku, ya Allah. Dah sampai masa aku tak kuat dah, ya Allah. Seorang Rasul mengaku dia tak kuat. Ya, kerana dia manusia. Demikianlah orang mana pun, ikhwan, kalau satu masa nanti hilang sabar, dia manusia, ikhwan. Tetapi ada pelajaran di sini. Apakah yang boleh membuat kita bertambah kuat? Nak teruskan sabar, mengingatkan perintah Tuhan pada kita dan akhirat yang akan kita tuju. Itu menyebabkan orang kata tak meletup hati kita. Tapi kita tetap ada kemampuan. Allahumma ilaika ashku, ya Allah, kepada engkau lah aku mengadu. Mengadu apa? Dha'fa quwwati. Betapa lemahnya kekuatan aku, ya Allah. Damai dah tahap aku lemah sangat-sangat. Wa qillata hilati. Ya Allah, betapa sedikitnya helah yang aku ada. Betapa sedikitnya kemampuan aku ada, ya Allah. Aku macam mana nak sampai dakwah pada mereka, sikit sangat, ya Allah. Seolah-olah makna perkataan ni pada, ya Allah, buntu dah akal aku, ya Allah. Nak cakap apa lagi kat mereka? Dah lemah dah kekuatan aku, ya Allah. Dah buntu dah fikiran aku. Seolah-olah pada masa itu seolah-olah ada satu gambaran, emosi, ilusi, akal, fitrah, jiwa mula terganggu. Tetapi tidak diterjemahkan dalam bentuk tidak sabar. Diterjemahkan dalam peradaban seorang yang tinggi adabnya dengan Tuhan, sabar, dalam bentuk doa. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Aku mengadu pada engkau, ya Allah, betapa hinanya aku di mata manusia. Seorang Rasul yang membawa dakwah, tiba-tiba dia mengaku, kata bila dia sampai di Taif, dia diperlakukan
diperlihat dia itu sebagai satu orang yang cukup hina, ya Allah. Dia rasa dia hina. Allahu Akbar. Apalah orang Taif masa tu buat kat dia. Muhammad ini, Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi, ini bukan orang yang cepat kecil hati, ikhwan, dalam sirah. Dia adalah orang yang cukup kuat hati. Tapi sampai dia rasa dia hina sangat depan orang, apalah orang buat kat dia. Tapi dia tak balas, dia tak balas. Kita beruntung kerana kita menjadi umat kepada Rasul ini. Dan kita beruntung kerana apa? Kerana kita belajar sunnah Rasul ini, ikhwan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Kita kalau boleh baca doa ni takat ni pun alhamdulillah. Mari cuba kita hayati doa ni, ikhwan. Allahumma ilaika ashku, Allahumma ilaika ashku, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, dha'fa quwwati, dha'fa quwwati. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati, wa qillata hilati, wa qillata hilati, wa qillata hilati, wa hawani 'ala an-nas, wa hawani 'ala an-nas, wa hawani 'ala an-nas, ya arhamar rahimin. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, ya arhamar rahimin. Kalau kita boleh baca takat tu pun, ikhwan, alhamdulillah, kita telah menterjemahkan makna kepada makna sabar ini pada tempat dia. Nabi kata, ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, betapa lemahnya kekuatan aku, ya Allah, betapa kurangnya helah aku, ya Allah, dan betapa hinanya aku di mata manusia ini. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang penyayang daripada yang penyayang. Anta arhamur rahimin, sememangnya engkaulah Tuhan yang pengasih daripada yang pengasih. Anta arhamu rahimin. Allah Ta'ala itu arham di kalangan rahimin. Rahim ini yang ada orang-orang yang ada sifat penyayang, tapi Allah Ta'ala itu arham. Dia yang paling tinggi sayang dia. Siapa pun tak boleh sayang lebih daripada Tuhan. Sayang Tuhan yang paling tinggi. Huwa arham, paling tinggi sayang Allah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, kaulah yang paling penyayang, ya Allah. Wa anta rabbul mustada'afin, dan engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkaulah Tuhan aku, ya Allah. Tengok dia mula mengadu. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, ya arhamar rahimin. Anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Tengok dia mengadu ke Tuhan. Dia kata apa? Ila man takiluni, ila man takiluni, ya Allah, kepada siapalah kau nak serahkan aku. Dia Nabi, dia Rasul, tapi dia manusia. Kemampuan itu ada batas dia. Tapi dijaga perintah Tuhan, jangan tidak sabar Muhammad, jangan berkelakuan menyalahi dengan sifat sabar Muhammad. Dia bertahan. Ila man takiluni, kepada siapa kau nak serahkan aku, ya Allah. Ila aduin ba'idin yatajahamuni, adakah aku akan diserah kepada musuh yang jauh, yang musuh tu, ya Allah, daripada jauh dia tengok aku dah masam dah muka dia. Kalau aku pergi dekat dengan dia macam mana Tuhan? Daripada jauh dah masam dah muka dia, punya benci dia ke aku. Adakah kepada musuh orang macam tu kau nak serah aku, ya Allah? Am ila
siddiqin qaribin malaqtahu amri, ataupun kau nak serah aku kepada orang-orang yang dekat, kawan-kawan yang dekat, tetapi mereka ya Allah, adik-beradik yang dekat ni, tapi mereka ya Allah suka menguasai urusan aku. Depa nak perintah aku, depa nak ajak aku, depa nak aku tunduk pada depa. Adakah kepada depa kau nak serah aku ya Allah? Ke mana dakwah aku akan jadi? Ke mana risalah ini akan jadi pada akhirnya? Dia kata dekat Tuhan dalam doa dia di Taif, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Nabi kata, ya Allah, sekiranya aku tanggung ni semua ni ya Allah, aku dihina, kau serah aku kepada sana, kau serah, anda kata kau serah aku ke sana, kau serah aku ke sini, aku dipandang hina. Kalau semua ini terjadi pada aku dan itu tidak menyebabkan kau marah pada aku ya Allah, fala ubali, aku tak peduli ya Allah, buatlah pada aku. Aku akan tetap sabar kerana itu perintahmu pada aku. Anna afiyatuka awsa'u li. Nabi kata, ya Allah, aku percaya satu benda, keselamatan engkau, keampunan engkau, rahmat engkau begitu luas, tak putus asa, tak menampakkan sama ada dengan lisan dia, dengan perbuatan dia, dengan perkataan dia yang boleh mencederakan sahabat. Tak. Dia kata, tahu ya Allah, aku tahu walaupun aku tanggung ni sakit, tapi aku tahu ya Allah, rahmat engkau, keampunan engkau begitu luas untuk aku ya Allah. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajah engkau, yang dengan cahaya itulah yang telah menerangi baginya segala kegelapan dalam dunia ini. Kau mempunyai cahaya yang boleh memberi cahaya kepada tempat yang gelap-gelap, termasuk hati orang ni ya Allah. Wasaluha alaihi amru dunya wal akhirah. Dengan cahaya engkau ya Allah, dengan cahaya engkau ya Allah telah mengelokkan ke atasnya urusan dunia dan akhirat. Ayanzila bi ghadabun aw yahilla sakhatuk. Yang dengan itu ya Allah, kau tidak menurunkan marah engkau pada aku dan kau tidak menghalalkan murka engkau pada aku ya Allah. Lakal utba, bagi engkau lah segala kesudahan ya Allah. Hatta tarda, sehinggalah engkau redha. Wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan engkau ya Allah. Subhanallah ikhwan. Inilah dia orang yang kalau antum ingat lagi pada perkara yang ketiga yang menyebabkan ampunan itu turun, Allah Ta'ala kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau betul kamu mencintai Allah, maka kamu ikutlah Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang ni. Jadi kenapa Rasulullah bertahan sampai tahap ni? Kerana Ibn Qayyim kata pada kita tadi, pada surah Al-Ahqaf ayat 53 tadi, Allah menyatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Allah kata, Muhammad, hendaklah kau sabar. Macam mana kau kena sabar? Sabarnya seperti ulul azmi. Kau kena sabar seperti ulul azmi. Apa makna ulul azmi? Iaitu daripada para rasul yang mempunyai jiwa yang ketal, mempunyai keazaman yang kukuh, tak mudah patah hati dia. Muhammad, kau kena tengok perjalanan para rasul sebelum daripada engkau, dan kau kena tengok bagaimana mereka Tuhan bagi al-azmi, ulul azmi. Mereka mempunyai azam yang sangat kuat, kukuh, kuat hati dia. Kau kena kuat begitu Muhammad. Dia pegang perintah Tuhan dia. Dia pegang. Walaupun di Taif tu dah macam-macam nak sipi dah. Macam nak sipi dah sabar tu. Dah. Dia pegang sabar.
kalau kesemua ini tidak mendatangkan marah engkau pada aku ya Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau apa yang menimpa diri aku ini ya Allah tidak mendatangkan marah engkau pada aku ya Allah, aku tak peduli ni semua, aku tanggung ni semua, aku akan tetap dengan perintah engkau ya Allah, sabar. Aku sabar. Dalam riwayat kata, selepas Nabi baca doa ni, turun malaikat. Dipanggil Malakul Jabal, minta, kata dekat Nabi Muhammad, nak kami buat apa? Di sana ada 2 bukit besar-besar, kami angkat bukit itu daripada Mekah tu. Bukit besar tu ada di kawasan Mekah tu. Kami angkat daripada Mekah, biar masa kami angkat, mereka semua nampak bukit itu terapung dengan ngerinya datang kepada mereka dan kami. Kalau Nabi kata ya, artinya dia telah melanggar perintah Tuhan dia. Perintah apa? Perintah wala tasta'jil lahum. Janganlah kau bersegera tergopoh-gopoh Muhammad supaya mereka diturunkan azab. Jangan. Pasal itu dia tak endah apa yang malaikat sebut. Dia teringat apa. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Dia telah beriman dengan apa yang Tuhan turun dan Tuhan kata kat dia. Malaikat offer pada dia, dan malaikat offer tu pun dengan izin Allah. Datang Muhammad, kami ambil bukit di Mekah tu, bawa mai ke sini, kami hempak kata dia, mampus semua Muhammad. Dah. Apa dia kata? Dia kata mudah-mudahan daripada sulbi mereka ini lahir zuriat yang menyembah Allah Ta'ala. Allahu Akbar, huwa Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Benar-benarlah orang beriman, selawatlah kepada Nabi. Selawatlah kepada Nabi yang Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Huwa Rasulullah. Dia mendapat gelaran Al-Habib, yang dicintai Allah. Allah buat endorsement, Allah cinta dia. Maka Allah kata, kalau kamu cinta pada aku, kamu kena ikut dia. Pasal itu Anas dari riwayat Muslim kata, aku tak pernah seronok lebih pada seronok. Satu hari aku dengar Nabi kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasihi. Kamu akan bersama, kamu akan dibangkitkan di hari akhirat bersama dengan orang yang kamu kasih dan cintai. Anas kata, tak pernah aku lebih seronok daripada dengar, sebab aku sangat mencintai Allah dan Rasul. Aku sayang dekat Abu Bakar, dekat Umar, dan aku nak bersama dengan mereka. Subhanallah. Maka Ibn Qayyim kata, sabar pada versi ayat yang kedua, Tuhan letak keadaan sabar tu, ayat sabar tu dalam bentuk an-nahyu an dhaddihi, iaitu jangan sekali-kali kita berpaling sabar. Jadi kadang-kadang orang ni main cucuk, kena betul-betul sabar. Betul-betul. Kalau kita dah terlanjur istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang mana kita dah terlanjur tu kita istighfar. Tapi masa depan inilah ayat yang memandukan kepada kita, yang memahamkan kepada kita macam mana kita boleh pegang sabar itu dengan apa sahaja. Ikhwan, kawan-kawan memainkan peranan menentukan kita kuat ke kita tak kuat. Kemudian Imam Ibn Qayyim kata kepada kita,
Allah Ta'ala juga menyebut dalam ayatnya lain, wa qawluhu, firman Allah lagi, fala tuwalluhumul adbar, fala tuwalluhumul adbar, iaitu dalam surah Al-Anfal ayat 15. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, Allah kata dalam ayat itu, maka sekali-kali, Allah kata, maka sekali-kali janganlah kamu membelakangi mereka. Sekali-kali membelakangi mereka. Jangan sekali-kali membelakangi mereka. Baik, ini ayat Al-Anfal ayat 15. Ayat ini mungkin turun dia ada asbabun nuzul, tetapi Al-Adbar ini maksud dia membelakangi. Dia, kita boleh faham dalam dua kondisi. Satu, apabila tercetusnya peperangan, Nabi katakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 di antara dosa, 7 perkara yang mubiqat, yang betul-betul menjadi perosak, dosa yang merosakkan kita. Dalam di antara 7 tu Nabi kata, iaitu tentang tawalla yaumaz zahfi, iaitu larinya pada hari pertempuran. Kita keluar dengan pasukan Islam nak pergi bertempur dengan musuh, tiba-tiba bila tengok musuh ramai ke apa ke, dia nak gabra, dia nak takut, tawalla, dia berpaling, dia tinggal kawan-kawan dia lari ke tempat lain. Itu satu makna dipanggil adbar. Fala tuwalluhumul adbar, janganlah kamu berpaling daripada mereka dan meninggalkan mereka, jangan. Itu satu makna. Satu lagi makna al-adbar ni apa dia? Berpaling daripada kita mengambil pelajaran kepada benda-benda baik. Maka janganlah kita berpaling daripada mengambil pelajaran pada benda baik. Maka rasanya Al-Hafiz Ibn Qayyim dia nak membawa kepahaman yang kedua, iaitu Allah Ta'ala kata fala tuwalluhumul adbar, dia kata fa in tuliyatul adbar, fa in tawliyatul adbar, kerana dia kata kita paling ke arah lain, kita pergi ke arah lain, ja'alahu wara'ahu, kita jadikan dia di belakang kita, itu nama dia kita berpaling. Allah suruh kita menjadikan para rasul itu sebagai contoh untuk sahabat, tiba-tiba kita berpaling. Kita tak tahu Ayub sahabat lagu mana, Yusuf sahabat macam mana, Yusuf sahabat dengan karenah anak-anak dia macam apa, karenah abang-abang dia lagu mana, Ayub sahabat dengan kesakitan macam mana, Isa sahabat dengan mana, Yahudi bunuh dia. Para anbiya itu ada kisah kesabaran mereka belaka, ada mereka punya ibrah. Kita tak tahu, kita pergi ambil orang lain, maka itu termasuk daripada kita berpaling. Maka Quran larang kita daripada meninggalkan, mengambil contoh orang-orang yang telah sabar. Maka siapa dia orang yang confirm mereka telah sabar? Para anbiya, para rasul alaihi. Maka Ibn Qayyim kata daripada ayat ini ada dia punya syahid dia, bahawa janganlah kita meninggalkan, mengambil para rasul itu sebagai contoh dalam kesabaran. Seperti dia kata tarku sabri wal masabirah, maka dengan itu akan menjadi sebab di mana kita akan meninggalkan sabar, akan menjadi sebab kita meninggalkan sabar. Macam mana kita tinggal sabar? Kita meninggalkan contoh. Maka kita tak boleh sabar sebab kita tak contoh. Quran kata kepada kita tentang bihazihil haq wa kullan, Quran kata kepada kita kan, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli, kami cerita pada kamu semua cerita para rasul Muhammad, kesemuanya kebenaran. Untuk apa kisah-kisah ni kami paparkan? Supaya nusabbitu bihi fuadak, buat ini dapat disabitkan, teramkan dia. Maka jangan berpaling. Kemudian Al-Hafiz Ibn Qayyim, Al-Hafiz Ikhwan, dia membawa kepada kita lagi satu ayat daripada surah Muhammad ayat 33. Allah berfirman fala tubtilu a'malakum, Allah berfirman fala tubtilu a'malakum
fala tubtilu a'malakum, yakni dengan maksudnya Allah Ta'ala kata, dan janganlah sekali-kali amal kamu. Tengok apa kena-mengena ini dengan tajuk yang kita baca. Kata Imam Ibn Qayyim, fa inna ibtaluha tarku sabr ala ittimamiha. Imam Ibn Qayyim kata, iaitu dengan kita membatalkan amal kita, sebab sabar itu membawa kepada kesempurnaan amal. Maka Quran kata, jangan kamu batalkan amal kamu. Macam mana amal itu terbatal? Ayat yang kita baca tadi, yang kita baca dalam teks kita punya muka surah 40 tadi, ayat daripada 10 surah Az-Zumar, iaitu Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, bertakwa kepada Tuhan mereka, dan kepada orang-orang yang dalam dunia ini, Allah itu luas, dan Allah membalasi pada orang yang sabar dengan balasan yang tak putih-putih. Artinya itu dia pelengkap kepada amalan. Dan tu tengok, kalau Rasulullah dia tak sabar di Taif, katalah dia mengamuk di Taif, kalau Rasulullah mengamuk di Taif, ikhwan, itu bukan, itu memang fitrah manusia yang normal. Tapi andai kata dia mengamuk di situ, maka sirah akan mencatatkan sesuatu sempurna dengan sabar. Sampai bila kita nak kena sabar? Kata seperti Rasulullah, sampai hembus nafas yang terakhir meninggalkan alam pada pagi hari Senin. Ruh baginda dicabut oleh Allah Ta'ala, baginda menghadap bertemu Allah. Kekal baginda sebagai hamba yang sabar, hamba yang bersyukur. Ya, betul. Jadi Ibn Qayyim kata pada kita sini, kenapa amal itu terbatal? Quran sebut pada kita, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kamu. Itu surah Muhammad ayat 33. Ibn Qayyim kata, fa inna ibtaluha sabr ala ittimamiha. Kerana terbatalnya pahala itu disebabkan tidak sabar, tak sabar. Dan sabar itu adalah sebagai pelengkap, penyempurna kepada amal kita. Dan Ibn Qayyim membawa ayat yang lagi satu. Dia kata, Allah Ta'ala berfirman, fala tahinu, daripada surah Ali Imran ayat 139. Allah Ta'ala kata, fala tahinu, Allah Ta'ala, janganlah kamu, fala tahinu, sikap lemah, janganlah kamu ada sikap sikap wahan. Hana bermakna sikap yang daif. Al-wahnu fil amri awil amali awil badani. Itu sikap lemah pada satu urusan, pada satu amalan tubuh badan, jadi lemah, sifatnya melemah. Maka Allah Ta'ala kata, fala tahinu, janganlah kamu ada sikap lemah itu. Ibn Qayyim kata, fa innal wahnu min adami sabr, kerana sifat lemah ni, sifat kita pandang down, kita down dengan diri kita sendiri, sikap kita rasa kita jadi satu orang yang lemah, kita jadi satu orang yang macam kita kita feel, kita frust, kita rasa macam kita macam tak berguna, kita rasa macam tu. Maka Quran kata, fala sifat-sifat kan kamu jadi lemah akal, lemah tubuh badan, lemah semangat. Maka sifat lemah itu akan menghilangkan sabar. Maka bila sifat lemah itu menghilangkan sabar, maka kita telah berpaling daripada perintah sabar kepada perintah yang berlawanan dengan sabar. Ketika itu kita terjebak dengan dosa. Ibn Qayyim kata, inilah versi yang kedua
Quran tentang sabar. Besi yang kedua, Quran datang, Quran bagi tahu kalimah-kalimah, bagi ingat pada kita jangan meninggalkan sabar, jangan tinggalkan orang yang sabar, jangan meninggalkan belajar daripada. Penting kita ambil teladan dalam hidup untuk mengenal makna sabar, iaitu daripada kisah para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu. Baik ikhwatul iman, itu perkara yang kedua yang disebut oleh Hafiz Imam Ibnu Qayyim. Baik, kita balik kepada buku kita ini ikhwan. Imam Ibnu Qayyim disebut 16 ikhwan, kita baru sebut 2 saja. Saya sebut satu persatu sebab saya rasa kita pun tak kejan, kita pun tak kalut nak pergi mana kan. Silat-silat kita berkuliah ni sampai 1 Ramadan. 1 Ramadan tu kita dah boleh tarawih dah, insya-Allah. Agak sambung kertas kita ni ikhwan, daripada buku kita ini, Keagungan Istighfar, muka surat 40 tadi. Kata penulis, sabar itu ada 3 macam. Ini pun akan disentuh oleh Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim. Dia kata sabar itu ada 3 macam, iaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar kerana menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah, dan bersabar atas segala ketentuan Allah. Orang yang bisa merealisasikan 3 macam sabar ini, maka dia akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Kemenangan apa dia akan dapat ikhwan? Hanya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan orang yang sabar, dia akan tahu sabar itu indah, dia akan tahu sabar itu diperlukan dalam hidup apabila dia pernah turun ke dalam gelanggang dan medan sabar. Jadi untuk sabar, saya nak tahu saya sabar ke tak, macam mana? Maka itu yang ayat 1, ayat 2 Al-Ankabut sebut. Allah kata, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Qablihim ke qablikum? Walaqad fatanna alladhina min qablikum falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ya. Apa dia? Adakah alif lam mim, adakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan dengan mereka menyatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Artinya, adakah manusia menyangka ahasiban nasu an yutraka suda? Itu daripada surah Al-Qiyamah. Ahasiban nasu an yutraka suda. Adakah manusia menyangka Tuhan jadikan dia dan Tuhan biarkan dia, tinggalkan dia? Tuhan tak perhati dia, Tuhan tak tengok dia? Kalau dia sangka lagu tu, itu sangkaan yang salah. Maka untuk saya tahu kata saya iman, untuk saya tahu kata saya sabar, saya tahu kata saya tawakal, saya tahu kata saya beriman dengan benda ghaib macam mana, maka itulah dikatakan wahum la yuftanun, ujian. Mereka belum diuji. Ya, uji itulah yang menentukan kita sabar. Pasal itu sekurang-kurangnya dalam hidup ni hidup secara long ranger ni, long ranger punya hidup ni ada ujian. Habis tak ada hari tak ada duit, sakit, lemah, murung, itu ujian. Maka ujian itulah yang bagi tahu. Ujian itulah yang bagi tahu, dengan ujian itulah kita dapat suatu result, suatu keputusan, kita sabar, kita tak sabar. Sabar kita banyak mana,
Antum boleh panggil pada orang ustaz. Ustaz. Tapi saya bukan ustaz, saya Al-Fadil. Kenapa saya Al-Fadil? Kerana Al-Fadil tak perlu tauliah, ustaz perlu tauliah. Daripada ustaz yang ada tauliah, nama dia Al-Fadil Ustaz. Macam saya tak ada tauliah, saya dipanggil Al-Fadil. Tak semua Al-Fadil itu ustaz dan tak semua ustaz itu Al-Fadil. Siapa-siapa boleh jadi Al-Fadil. Antum Al-Fadil, saya pun Al-Fadil. Al-Fadil maksud dia apa? Orang-orang yang Tuhan bagi sedikit kelebihan dalam hidup. Antum mekanik, Al-Fadil, itu kelebihan antum. Antum boleh pomen kereta, pomen motor. Ustaz hantar kereta pergi kedai antum pomen. Antum buka lah, tukar minyak hitam lah, apalah semua. Antum Al-Fadil. Al-Fadil merujuk pada orang yang ada kelebihan. Doktor Al-Fadil. Polis Al-Fadil. Askar Al-Fadil. Bomba lagi Al-Fadil. Jadi Al-Fadil ni boleh jadi ke siapa-siapa. Semua kita ni adalah sahibul fadilah, orang yang ada kelebihan. Tapi tak semua Al-Fadil itu ustaz. Saya tak masuk kategori ustaz sebab saya tak ada tauliah. Maka panggillah saya Al-Fadil, jangan panggil ustaz. Al-Fadil Halim Hasan. Kalau ustaz Halim Hasan, orang tanya tauliah mana? Mampu pergi pula mahkamah. Kita ini ikhwan, walaupun kita ustaz mengajak sana mengajak sini, belum tentu kita sabar. Walaupun kita ni seorang AJK terlibat dengan AJK panel majlis fatwa, belum tentu kita sabar. Dan kita nak sabar, kalau Nabi diperintah sabar macam mana ulul azmi, kita pula diperintah sabar macam Nabi. Kata Imam Ibn Kathir, anda tengok dalam tafsir Ibn Kathir, masa dia lalu suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia sampai ayat tu. Ada tengok apa dia punya penjelasan. Dia kata Allah menyuruh kita mencontohi Muhammad sehingga kan bagaimana kesabaran dia menunggu, menantikan pertolongan Allah dalam peperangan. Kita disuruh mencontohi kesabaran Rasulullah. Ayat ni bukan suruh contoh semayang saja, puasa saja, tapi kita disuruh contoh sabarnya Rasulullah. Maka kita kena sabar macam Nabi sabar. Macam mana ikhwan? Anda tengok kisah di Taif tadi. Allahu Akbar. Cukup dah kisah tu. Kafa, cukup dah kisah tu. Bagi tahu pada kita apa makna hidup, apa makna sabar, apa makna perjuangan, apa makna keletihan. Letih dalam cari nafkah lain, letih dalam dakwah ni lain. Letih di pejabat lain, letih dalam rumah tangga ni lain. Doa itu menggambarkan segala-galanya, ikhwan. Maka seorang menteri, seorang Perdana Menteri, seorang yang bernama Agung ke, darah raja ke, dia kena sabar macam mana? Kena sabar macam Muhammad. Kalau tak diterima kesabaran dia, dan kalau dia tak ada sabar, amalan dia terbatal. Surah Muhammad, Imam Ibn Qayyim bawa tadi pada ayat yang ke-33, jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Dengan apa Ibn Qayyim kata? Dengan tidak sabar. Kerana sabar itu penyempurna amal. Polis kena sabar, custom, immigration kena sabar, jangan maki orang. Kalau dah antum keluarkan perkataan-perkataan menampakkan antum marah, itu bukan sabar. Artinya kewajipan untuk sabar tadi yang kita belajar kemarin, dia adalah ijma' ummah. Tak ada pada kita dan kita berdosa. Katalah masalah kita ni, kalau kita duduk di Pulau Pinang ni, kita MPP. Tengah-tengah time macam ni, kita duduk tengok, adalah siapa pergi makan bos morok mana, bawah jambatan. Bawah jambatan orang duduk berlintas tu, ada 2-3 orang duduk minum air. Kita pergi habang. Kita pergi kat dia. Masa kita pergi kat dia, jangan lupa ayat. Allah memerintahkan kita untuk sabar macam Nabi. Jangan menampakkan kerana kita letih bekerja, kita pakai di mulut kita ayat yang merosakkan ibadat kita. Kerja kita ibadat.
ibadat ghairu mahdah. Dia tetap ibadat, dapat pahala. Tambah kita pergi halau orang sana, pergi halau orang sini kerana nak jaga keselamatan orang, lagi ibadat. Tetapi janganlah kita terlupa ayat 33 surah Muhammad. Allah kata, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Dengan apa? Dengan tidak sabar. Balik semalam punya pelajaran. Apa dia? Apabila pada lisan kita itu, kita tidak habas perkataan tak sabar. Hampa ni bodoh, tak tahu kearahan orang. Orang dah bagi dah apa KPK PKP. Maafkan saya, lama tak pergi sekolah. Tak erti ke makan di rumah? Itu semua ayat-ayat apa? Ayat-ayat menunjukkan tak sabar. Baik, bila kita tak sabar, kita puas hatilah. Tapi keluar kita daripada rumah kita mencari pahala ibadat, di samping dapat duit gaji, nafkah, boleh makan anak isteri, kita mengharapkan penat lelah kita tu ada pahala. Dengan kita pergi cerkah-cerkah ke orang begitu, habislah pahala kita. Kita jangan fikir orang, kena fikir kita. Kita jangan fikir orang, fikir kita. Pahala kita macam mana? Hadis yang kita baca semalam, ingat tak? Sahabat kata, ya Rasulullah, adakah buat baik pada binatang ada pahala? Nabi kata ada. Bagi tiap-tiap yang ada kabid, yang ada hati, kau buat baik, ada pahala. Kita boleh cakap bahasa baik, tak apalah, orang lain lah. Saya tahu siapa buat kerja tak letih. Bukan kata buat kerja letih, tidur pun letih. Kadang-kadang dengar ceramah lagu ni tertidur, bangkit-bangkit, tak habis lagi mamak tu dah bercakap seorang-seorang lagi. Letih. Tapi jangan fikir orang, jangan fikir kawan tu bodoh ke, kawan tu pekak ke, dia tak erti. Jangan fikir dia, fikir kita. Yang kita bercakap fikir ke dia tu batal amal kita. Kalau Rasulullah seorang Nabi dalam kondisi di Taif itu, dia masih bertahan sabar, adakah kita hanya berjumpa dengan 2-3 orang yang dikatakan langgar asas undang-undang, terlanggar asas undang-undang, dan dia pun bukanlah maksud nak mencabar undang-undang, dia pun tak tahan rumah tu, dia hanya keluar pergi minum air asas. Adakah kita nak membatalkan pahala amal kita kerana dia? Maka fikirlah kita diri kita kena contoh Rasulullah. Ya, betul. Kalau kita tak contoh kesabaran Rasulullah, tak diterima kita. Karena itu ikhwatul iman adalah satu tuntutan yang besar yang diberikan kepada kita untuk mencontohi bab sabar ini. Ada soalan, apa maksud sabar? Adakah sabar di sini untuk mengatasi hal-hal yang dilakukan atau menunggu sahaja akan keadaan menimpa? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Maha mengetahui. Terima kasih pada sahabat yang bertanya. Sapar otai sapar, semoga Allah Ta'ala merahmati sapar otai sapar ini, merahmati antum, memberi kebaikan yang banyak pada antum, memberi kepahaman pada antum, memudahkan urusan antum dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Kalau sahabat ikuti kemarin, saya telah bagi penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim ketika dia menjelaskan makna sabar menurut bahasa dan makna sabar menurut istilah. Sahabat kita kata, adakah sabar itu hal-hal? Betul. Satu daripada perkara yang Tuhan minta kepada kita ialah selesaikan masalah. Tetapi itu duduk pada bahagian kedua. Selesai masalah, dia bahagian kedua. Bahagian pertama sabar. Sabar ni maksud dia apa? Bila masalah itu melanda kita, lisan kita terkunci daripada mengungkap kalimah-kalimah yang menunjukkan emosi terganggu, fitrah terganggu, akal terganggu, ilusi terganggu, jiwa terganggu. Kalau nak ucap macam Nabi kata pada sahabat itu, Nabi kata tak salah ayat mata turun, tetapi lisan ni kena jaga daripada mengeluarkan sesuatu yang menyebabkan kita dilaknat oleh Tuhan ataupun kita dianggap menuduh Tuhan
mencerca Tuhan. Ayat mata turun tak apa, perbuatan kita jangan ada perbuatan dengar kata apa ke dia mai geram, pegang himpun, bam, balin pergi. Itu kita buat, first kita buat, itu dianggap tidak sabar. Walaupun selepas itu kita kata istighfar dan kita pergi selesai masalah, tapi hukum tak sabar telah jatuh pada kita. Maka sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Apa? Kita punya hak mula tu, berita mai nampak, itu kita kena jaga. Dan kalau itu kita boleh jaga elok, kita sebut nama Allah, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa apa yang kita tahu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ataupun apa doa lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kita boleh baca. Ataupun kita boleh baca doa lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada baca, atau kita ada doa lain, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu tolonglah saya ya Allah, bi rahmatika astaghith wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Mula-mula sekali kita berbuat tu, kita dihukum sebagai orang yang sabar. Dan yang kedua, selepas daripada sabar, barulah kita disuruh cari jalan menyelesaikan masalah. Sebab kita tak boleh selesai masalah di luar kalau masalah kita di dalam tak selesai. Hatta orang tu kalau dia nak tulis pun, ketak tangan dia. Pasal apa? Pasal dalam ni nak meletup. So dia kena letak pen tu dulu, buat sesuatu, hilangkan gangguan dalam ni dulu, baru boleh menulis, baru boleh membaca, baru boleh bercakap. So sabar itu artinya menahan diri, penjarakan kemarahan, penjarakan apa, tindakan-tindakan yang lahir daripada tindakan, lahir daripada perkataan, ataupun dia lahir daripada kita punya jiwa kita yang menunjukkan kita dalam keadaan nak buat sesuatu. Tahankan itu. Macam mana nak tahan dia? Ingat perintah Tuhan, ingat akhlak Nabi kita Muhammad, dan mengharapkan akhirat, dan berdoa banyak pada Allah. Semoga ada tercapai jawapan kepada sahabat Safar Otai Safar. Baik, kita ada soalan. Ustaz dah 3 minggu tak dapat solat Jumaat, nak pergi umrah tak dapat, haji ditangguhkan, nak daurah berdepan guru pun tak dapat. Adakah dengan melanggar segala aturan dan itu boleh mendapat redha Allah kerana niat yang baik? Okey, rasa saya dapat faham. Daripada sahabat kita Abul Haq, semoga Allah merahmati Abul Haq, memberi kebaikan dunia dan akhirat, dan memberi kesihatan daripada demam, daripada segala-gala. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Baik, 3 minggu dah tak solat Jumaat. 1, nak pergi umrah tak boleh. 2, nak pergi haji ditangguhkan. 3, nak pergi mengaji dengan guru pun tak boleh. 4, adakah dengan melanggar segala aturan ini bermakna tak boleh sembahyang jemaat, nak pergi juga sembahyang jemaat, tak boleh umrah, nak pergi juga umrah? Oh, ini kalau orang Pulau Pinang dia kata cik gang. Tu ada cik gang. Cik gang ni bagus. Pergi juga. Adakah melanggar ini semua dapat kita langgar ini semua, itu boleh mendapat redha Allah dengan niat yang baik-baik? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Satu daripada simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah Ahlus Sunnah, dia mentaati pemerintah dalam semua urusan yang ma'ruf. Sekiranya pemerintah suruh kita buat benda yang ma'ruf, benda yang tidak bertentangan dengan nas syarak,
Dan bila pemerintah suruh buat benda itu, ada dalilnya sabit daripada Quran dan Sunnah, dia yang syar'i, maka Ahlus Sunnah mempunyai keyakinan wajib mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf, tidak wajib mentaati pemerintah dalam suruhan pemerintah yang maksiat. Baik, pemerintah kata kepada kita sembahyang Jumaat ditangguhkan dengan sembahyang lohor. Baik, perintah sembahyang Jumaat ditangguhkan dengan sembahyang lohor. Kenapa? Pemerintah menganut satu mazhab yang tak ada sembahyang Jumaat sebab Imam Mahdi tak keluar lagi? Tak. Pemerintah suruh buat demikian kerana kita di dalam suatu darurat, dan sistem mengatasi darurat ini ada tak ada dalam sunnah, iaitu kita diminta kuarantin macam ni. Ada tak ada dalam hadis? Ada. Kalau ada, maka apa yang pemerintah kata itu dianggap sebagai syar'i, dan kita disuruh Ahlus Sunnah sangat menghormati pemerintah. Dan kita pergi juga sembahyang Jumaat, maka tindakan kita sembahyang Jumaat itu salah. Saya ada terdengar dalam satu ceramah di YouTube, tapi saya tak mau sebut nama lah. Penceramah itu dia kata kita boleh sembahyang Jumaat di rumah sebab ada mazhab kata boleh sembahyang kurang daripada 40 orang. Kalau pemerintah tak bagi kita sembahyang Jumaat di luar, kita sembahyang Jumaat di rumah. Saya fikir ini satu daripada kekeliruan. Sebab bila pemerintah kata tak ada sembahyang Jumaat diganti dengan lohor, maknanya tak ada Jumaat. Dan tak ada petunjuk daripada Nabi Muhammad, rumah ni buat Jumaat, rumah tu buat Jumaat, rumah tu buat Jumaat. Sebab Jumaat ni bukan jamaah, bukan solat 5 waktu berjemaah, dia Jumaat, dia ada ayat khusus. Maka kalau kita buat Jumaat di rumah itu tidak syar'i, maka kita buat sembahyang zuhur. So kalau kita langgar itu, sedangkan perintah itu ada dalam syariat, bermakna kita melanggar aturan Allah dan Rasul, maka kita tak tercapai lah pada pandangan saya, kita tidak tercapai kepada keredaan yang kita nak cari. Walaupun kita kata niat kita itu niat yang baik, sebenarnya niat kita baik tapi cara kita salah. Dan ingat apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata kam min murid lil khairi la yusibuhu. Berapa banyak orang yang nak buat baik, niat dia memang, tapi cara dia salah. Maka kita tak perlulah pergi sembahyang Jumaat, dan tak perlu pun cari jalan untuk sembahyang Jumaat, dan kita tak perlu cari jalan nak pergi umrah, tak perlu cari jalan nak pergi haji, tak perlu, kerana ini semua masih di dalam hukum syarak yang sah. Itu pandangan saya kepada sahabat yang saya cintai dan rindui, sahabat Abu Haq ini. Ada lagi satu soalan daripada Safar Otai Safar, adakah contoh pemerintah yang suruh bikin tak baik? Apa contohnya? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Saya pun tak tahu lagi contoh. Maka tadi saya katakan itu disiplin Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dia mentaati setiap arahan pemerintah yang ma'ruf. Kalau ada pemerintah yang suruh kita buat mungkar, kita tidak taat. Mungkin zaman dulu ada, zaman kerajaan Mu'tazilah menguasai Baghdad ada, dia paksa para ulama suruh kata Quran itu makhluk, dan para ulama Ahlus Sunnah tak mau kata. Masa tu dia lawan. Zaman kerajaan Syiah, dia pernah supaya disebut dalam membar-membar supaya dilaknat Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, zaman dulu ada, pun tidak ditaati. Maka kita tak tahulah, zaman kita ni tak ada, di Malaysia ni alhamdulillah tak ada pemerintah suruh kita buat benda yang mungkar. Tapi kalau ada, perkataan dia kalau ada, itu tidak ditaati. Aman, biasa elok, pemerintah kata tak payah sembahyang Jumaat lah, itu tidak ditaati. Dulu sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, dia masuk masjid. Masa tu ada seorang bernama Marwan. Itu
Jadi Abu Sa'id Al-Khudri masuk, dia buat tahiyatul masjid, kebetulan dia sembahyang di masjid. Marwan baca khutbah raya. Dia buat bagaimana? Dia masa dia jadi gubernur, masa tu ada masalah dia dengan rakyat. Dia buat macam mana? Dia buat macam sembahyang jemaat, baca khutbah dulu, sembahyang kemudian. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri masuk masjid, dia masuk dia tengok orang duk baca khutbah. Jadi mungkar, dia sembahyang 2 rakaat. Bila dia sembahyang 2 rakaat, geng-geng Marwan ni tengok gubernur baca khutbah, ada orang duk sembahyang, dia macam tarik jubah Abi Sa'id Al-Khudri, dia terduduk, tapi Abi Sa'id teruskan sembahyang. Dah habis dia sembahyang, dia membacakan hadis riwayat Muslim. Bila dia tengok dia tu baca khutbah raya macam khutbah jemaat. Biasa raya ni kita sembahyang dulu, khutbah kemudian. Jemaat khutbah dulu, sembahyang kemudian. Bila dia tu bagi sama cara raya macam cara jemaat. Abi Sa'id baca hadis. Abi Sa'id kata, ini yang Nabi sebut ni. Bila ada satu orang bangkit lawan, kata Marwan, kau buat ni salah. Abi Sa'id sokong budak muda yang lawan tu. Dia baca hadis tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kau melihat satu mungkar, maka kau kena ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Maka itu satu daripada contoh dikatakan mungkar. Wahai, taklah besar sangat, tetapi itu masih dimasuk dalam perkara kalau itu pemerintah buat, kita kena tegur. Tapi Ahlus Sunnah ni dia kaya dengan peradaban menegur. Maka saya katakan tadi bahawa kalau pemerintah itu menyuruh kita melakukan mungkar, kita tidak taat. Tapi kalau dia suruh kita buat ma'ruf, walaupun cara peribadi dia buat mungkar, tetap kita taat. Itu yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi. Walaupun mereka tak suka dengan Hajjaj, Abdullah bin Umar tak suka, Anas bin Malik pun tak suka, tapi bila Hajjaj jadi imam, dia pun ikut juga. Kerana simbol Ahlus Sunnah menghormati pemimpin, yang mana pemimpin itu tidak mengajak mereka kepada derhaka Allah dan Rasul. Dan Ahlus Sunnah tidak boleh hidup tanpa pemimpin. Maka apa saja arahan pemimpin yang tidak bercanggah dengan nas Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah mentaatinya. Termasuk dalam kes kondisi kita, tak ada sembahyang Jumaat. Ya, jangan buat jemaat di rumah, jangan buat jemaat di mana-mana, jangan sorok-sorok dalam gua Ashabul Kahfi nak pergi buat jemaat, jangan. Kerana melanggar pemerintah, kita melanggar adab, peradaban, disiplin Ahlus Sunnah. Ikhwan, kalau kita melanggar peradaban Ahlus Sunnah, di mana letak Ahlus Sunnah? Di situ kita bukan berinteraksi dengan pemimpin, kita berinteraksi dengan adab. Ini adab Ahlus Sunnah dengan pemerintah. Ini adab Ahlus Sunnah mentaati pemerintah. Pemerintah suruh kita berkurung kerana keselamatan kita, dan yang dia buat itu ada hujah dalam agama, maka ditaati. Kita tak sembahyang jemaat dah 3 kali, berdosa? Dah, tak berdosa. Tak ada dosa siapa? Kita tak pergi masjid 5 kali sehari sembahyang di masjid, ada azan aja. Jumaat pun dah tak ada, kita tak solat dah 3 kali, berdosa kita? Tak berdosa. Wallahi tak berdosa. Kerana ini di bawah hukum syarak. Tak berdosa. Demi Allah, rakyat Malaysia tidak berdosa. Maka kalau kita melanggar takzir itu, boleh jadi dosa. Kenapa? Kerana kita pergi langgar, dia bawa masalah ke orang lain. Kita punya hal, orang lain jadi sakit. Kita punya hal, orang lain jadi masalah. Kita punya hal, kuarantin daripada 14, katalah bawa sampai 24. Nak mampu nak kena sumpah dengan orang. Yang tu salah. Maka itulah pandangan saya kepada soalan yang diberikan kepada saya. Semoga sahabat Safar, Otai Safar dapat suatu pencerahan, dan sahabat kita yang dikasihi sahabat Abu Haq mendapat jawapannya, insya-Allah. Insya-Allah ikhwan, sekiranya panjang umur, sihat badan, besok saya akan mengajak antum melihat yang ketiga, bagaimana rentak Al-Quran dalam bentuk suruh kita sabar ni dalam bentuk ketiga. Dia main dalam juga sikit supaya kita dapat habis sampai 16.
Kemudian kita dapat sambung buku kita ini, perkara yang ke-9 yang menyebabkan rahmat, ampunan daripada Allah turun kepada kita. Ikhwan, semoga diberkati oleh Allah. Semoga Allah sangat menghargai masa yang antum duduk dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada antum yang sudi menghabiskan masa antara pukul 8 suku sampai 8, 9 lebih ini bersama dengan saya. Semoga antum, semoga Allah memberi kebaikan pada antum. Saya boleh antum-antum yang bersama dengan saya ni, kita nak jumpa satu hari, nak duduk, nak sembang, nak berbual, nak minum sekali. Oh subhanallah, seronok, sangat menghargai jasa antum. Semoga Allah merahmati antum semua saudara-saudara saya, kerana Allah Ta'ala hafizin, sebaik-baik penjaga dan pelindung. Barakallahu fikum, hayakumullah, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka